Maka ahli korung semasa dengan mereka itu ahli korung. Apa ahli korung? Ahli masa. Selepas daripada sahabat, patut tabi'in. Maka tabi'in hak dia dengan sahabat tu dia panggil murtabak yang ke-11. Patut tabi'in hak dia dengan tabi'in hak dia dengan sahabat. Tu dia panggil murtabak ke-12. Faham ni? Kita kata ni tabi'in ya dia dengan sahabat. Ya tak ada dengan Nabi. Supaya Imam Malik. Imam Malik ni ya dia dengan sahabat. Sebab ayah bagi Imam Malik ni ya orang panggil sahabat. Sebab tu Malikun Ibnu Anas. Imam Malik ayahnya nama Anas. Anas tu as-sahabi. Kemudian orang panggil Imam Malik dia tu tabi'in. Min kibari tabi'in. Sebab apa dia panggil pembesar-pembesar pada tabi'in? Kerana dia dengan sahabat. Dia dengan sahabat tapi dengan Nabi dia tak ada. Dengan Nabi dia tak ada. Lepas tu tabi'in hak mari dia dengan tabi'in hak dia dengan sahabat. Maka tabi'in ni bawah sikit. Jadi tabi'in sahabat tu duduk nama 10. Martabat selepas pada Nabi. Lepas tu tabi'in hak dia dengan sahabat tak ada dengan Nabi. Duduk martabat ya sebelah. Lepas tu tabi'in hak dia dengan sahabat. Tabi'in saat ni tu kita terdeng dengan tabi'in hak dia dengan sahabat. Ya duk martabat 12. Lepas tu tabi'in hak dia dengan tabi'in mana? Tabi'in hak tak ada dengan sahabat. Duk mengikut tu martabat. Sebab tu Nabi ta khairul qurun qarni, sebaik-baik daripada korung ialah korungku. Korung satu tamik pada hijrah Nabi, tamu tang 2 tang 3, hatulah dia panggil masa yang paling lebih. Lepas tu dia panggil masa Nabi tu mik pada Nabi, lepas tu suk pada sahabat. Sahabat saat ni tu hak akhir suk matinya tahun 120 hijrah tu dia panggil habis zaman sahabat. Lepas tu tabi'in gede dengan sahabat. Dia tak ada dengan Nabi. Murtabat dia duduk tangga 12 sebelah. Lepas tu tabi'in hak dengan tabi'in hak dengan sahabat. Murtabat dia duduk pada 13. Perhati molek. Perhati molek nah. Demo tak pera majlis, baboi tak pera demo nah. Perhati molek budak ni. Siapa dia tak bela muka, tak bela majlis ngaji ni, kita tak bela dia. Nah. Lepas tu puak mung surat ni tu kalau tok si nak wi kecek huduh-huduh, jaga majlis wi molek. Baboi tak pera demo, tak pera majlis ni, baboi tak pera demo. Dah. Untuk hormat dalam majlis ngaji, baboi pun tak hormat padamu. Molek, ramai-ramai. Demo tak seru wa angin ta demo anak siapa demo tak murain kepada majlis ni, for kita semua tak murain pada demo. Ingat nah? Ingat. Siapa yang nak wi kita murain, nak wi kita hormati, jaga majlis ni. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Dan pahya katanya ahli qarni dengan mereka itu maka ahli qarni yang berhubung. Maka ahli qarnin, ahli masa. Di mana qarnin ahli masa. Yang hubung dengan qarnin mereka itu. Dengan masa mereka itu. Yakni tabi'in, hak dia dengan tabi'in, hak dia dengan sahabat. Maka orang panggil murtabak ya duduk tangga yang ke-11 selepas daripada Nabi. Patu tabi'in, hak dia dengan tabi'in, hak dia dengan sahabat tu murtabak yang ke-12. Tabi'in dengan sahabat nombor 11 lepas pada Nabi. Patut tabi'in dengan tabi'in hak dengan sahabat tak ada dengan Nabi juga dah. Akama dia tu duduk nombor 12. Perak ni. Sahabat. Patut Nabi orang panggil sahabat ya dengan Nabi. Patut orang panggil tabi'in gede dengan sahabat tapi dia tak ada dengan Nabi. Tabi'in tu duduk nombor 11. Patut tabi'in gede dengan tabi'in hak dengan sahabat. Tak ada dengan Nabi. Maka dia duduk nombor 12. Patut tabi'in selepas tu dengan tabi'in tak ada dengan sahabat, tak ada dengan Nabi juga. Tapi dia tabi'in selepas daripada tabi'in hak dengan sahabat. Nombor 13. Hagilah kita tahu nak tabi'in. Satu-satu korun tu 100 tahun tengok. Ya katanya dan korung itu. Apa korung? Itu masa 100 tahun. Kira satu korung ni makna tu 100 tahun. Dan bermula jahi dengan kelebihan anbiya atas gapo dia? Atas segala malaikat. Kalau kita pergi jahi. Jahi kan masalahnya dengan kelebihan anbiya. Kita tak tahu, tak reti kita anbiya dengan nabi, nabi dengan para malaikat ni lebih mana. Kalau kita pergi jahi tetangga tu makna berdosa ke tak tengok. Dan bermula jahi dengan kelebihan anbiya, jahi atas segala malaikat. Kelebihan anbiya atas segala malaikat. Lebih-lebih anbiya atas segala malaikat. Dan umpamu jahi kelebihan anbiya atas segala malaikat. Kita kata malaikat saat ni tu lebih di atas para sahabat. Jahi masalah tu. Tiada mencederakan, yakni tiada mencacatkan, tidak mencacat pada iman, yakni pada iman seorang tak jadi cacat weh. Misalnya dia motor mung saat ni tahu tak masalah nabi dengan malaikat ni lebih mana?
Aku tak tahu hak ni, aku tak tahu sungguh. Aku ngaji tak apa. Pas demo kata masalah sahabat dengan para malaikat ni lebih mana? Lebih malaikat ke lebih sahabat? Aku nak royak tak boleh. Aku tak siapa ngaji sini. Lepas tu orang jahil tertengah ni. Kata Nabi lebih di atas para malaikat. Malaikat lebih di atas para sahabat. Sahabat-sahabat pak lebih di atas sahabat lain. Dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, dia cedera orang email ya. Cacat ke tak? Rusak tak? Jawab tak rusak. Deh. Maka telah menyebut. Mana kata boleh kata tak cacat email. Bagi seorang tak tahu kata Nabi lebih atas para malaikat. Malaikat tu lebih di atas para sahabat. Nah, maka tak cacat. Tak jadi cacat, tak jadi cedera email bagi seorang. Dia tak jadi cacat. Tengok. Maka telah menyebut Suyuti. Yakni Al-Imam Suyuti. Imam Suyuti ada sebut. Ada Imam Suyuti menakal ia daripada Imam Subki. Imam Suyuti royak kata, kalau mung tak reti kata malaikat tu kurang daripada Nabi martabatnya. Kalau Nabi hak ulul azmi tu hak nombor 1 Nabi Muhammad, hak lebih sekali bawah pada Allah, patu Nabi Ibrahim, patu Nabi Musa, patu Nabi Isa, Nabi Nuh, hak ni martabat yang paling lebih daripada nabi-nabi yang lain dan rasul lain. Patu Nabi hak kebiasaan tu dah orang panggil lebih pada malaikat dan malaikat lebih daripada para sahabat. Sahabat tu bawah sikit. Kalau tak tahu hatu tak jadi berdosa. Lagi pula tak jadi cacat pada email bagi seorang. Tak cacat. Kamai dia kata tak cacat ni siapa dia cerita? Yakni Imam Suyuti. Imam Suyuti ni, masalah Suyuti ada Suyuti ke? Suyuti nahu. Payah ada Imam Suyuti tu orang panggil Suyuti Pekah. Kamai dia orang panggil Suyuti Asri. Pada masa sekarang orang panggil Imam Suyuti tu, orang panggil tu Suyuti yang kedua. Kamai dia Imam Suyuti ni dia biasa mengaku dia jadi mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik. Yang bisa mengaku. Pahyoning ni Imam Suyuti ni dia karya kitab ni ratus buah. Dia karya kitab masa hidup dia sampai ni ratus buah. Lepas tu dia mengaku, dia dakwa kata dia ni imamun mujtahidun mutlakun seperti Imam Malik. Kamu dia apabila yang mengaku kata dia saat ni tu jadi imam mujtahid, dia mau pun pakai uji hatta hadis tu, lepas hadis tu, uji masalah tu, uji masalah ni. Ulama-ulama saat ni apabila yang mengaku kata dia mujtahid mutlak, dia mau pun orang panggil uji lah. Moga mengaku imam mujtahid pun boleh jawab. Hadis ni dia mau tukar sanad rawi ni gitak pada hadis ni, mata hadis ni gitak pada rawi ni, sanad ni gitak tukar takrib. Patut nak wiya tu royak kalau ya aling sungguh. Tiba-tiba ia pun mengaku aku tak boleh jadi lagi imam mujtahid mutlak. Tak siapa lagi kerana dengan uji ulama tu aku nak tolak tak boleh. Aku nak jawab tak boleh. Ya Allah cakap dah. Cara kita ni kata buat. Lepas tu perkataan kata tak berdosa, tak jadi cedera, cacat, tak cacat imam seorang kalau ia tak kenal masalah kata nabi-nabi tu lebih martabat daripada malaikat, malaikat tu lebih pada para sahabat, ia tak jadi cedera. Siapa dia berkata? Imam Suyuti. Lepas tu Imam Suyuti ambil nakal perkataan ni pada nak daripada Imam Subki. Ayo buat ni selepas ada Imam Nawawi ni. Suyuti lepas dah Subki. Subki ni orang panggil ia anak murid bagi Imam Nawawi. Ia selepas dari Imam Nawawi. Kerana ketika Imam Nawawi karya kita gapo Syarah Muhazzab, ya apa? Majmu' Syarah Muhazzab. Tak ada sudah jilid yang ke-14. Ni Subki ni pokok ni aja ni lepas daripada Imam Nawawi. Kamane Subki duk Mesir, Imam Nawawi duk di Syam, duk di Suriah, Dimash. Kamane karya kita Syarah ni Majmu' ni. Syarah Muhazzab ni dia 14 jilid. Cuba kita tengok Majmu' tu 14 jilid. 14 lepas tu sampai 20. Lepas tu tahqiq hak baru ni tubik pada 23 jilid. Lepas tu Imam Nawawi karya sampai 14 jilid, Imam Nawawi mati dulu. Dah. Sebab tu kalau ambil daripada juzuk tamu, juzuk 2 hak Imam Nawawi dengan kalau hak disambungkan oleh Imam Subki tak lupa. Kita tengok lagi tak? Dah. Kemudian Imam Subki duk Mesir. Lepas tu Imam Nawawi duk di Suriah. Duk karya kitab Majmu' Syarah Muhazzab dan 14 jilid. Imam Nawawi tu mati. Kemudian Imam Subki mari daripada Mesir, kota Mesir. Mari tanya dia mana tempat Imam Nawawi duk karyakan kitab Majmu'. Orang panggil di Mabit Badra'iyah. Nama Mabit Asrama Badra'iyah. Apabila Imam Subki sampai situ, Imam Subki pun sujud lalu dah tempat Imam Nawawi duk karya kitab tu. Dah. Orang yang menyudahkan menyuk akhir Majmu' sebelah akhir Syarah Muhazzab ialah kena pada Imam Subki. Fa'alih aja ni.
Lepas tu perkataan ni, kata tak berdosa, Imam Sayuti nakal daripada Imam Subki. Bahwasanya jikalau diam seseorang tu dia mau tanya kata, hei, Nabi dengan malaikat lebih mana? Ya dia, tak ada kata apa. Lepas tu malaikat dengan masalah para sahabat lebih mana? Ya dia. Dia ni selama-lama umur bagi seorang. Dia mau tanya kata Nabi dengan malaikat lebih mana? Ya nak jawab tak boleh. Dia mau tanya malaikat dengan Nabi, dengan malaikat dengan para sahabat lebih mana? Lepas tu Nabi dengan malaikat lebih mana? Ya senyap di dalam umur ya. Ya tak bisa jawab, nak jawab tak boleh sebab ya tak tahu. Kemudian kalau ya tak jawab lagu ni berdosa kan? Dia saat ni tu kurang ke imej, cacat ke imej. Jawab tu tiada terlintas pada hatinya. Ya tak terlintas. Tak tergambar pada hati seseorang ini, tak terlintas melebihkan Nabi atas malak. Baca molek. Baca molek. Tak ada terlintas ke habuk dalam hati seorang ni kata lebih Nabi di atas malak, di atas malaikat. Dalam umur hidup dia duk kata malaikat tu lebih pada Nabi. Dia duk terlintas kok tu. Ataupun tak ada terlintas langsung dia mau tanya tadi, Nabi dengan malaikat ni lebih mana? Ya kata ku nak royak tak boleh, ku ngaji tak sapa. Dan ngaji tak sapa nak royak tak boleh weh. Dia tak reti supaya dia temu baca baik no sini. Tak tahu nak baca kat anda, aku tak reti, ku ngaji tak sapa. Baca baik no sini. Baca inna kan anna tak reti sebab tak ada ngaji nahang. Baca ja'a zaidun ke ja'a zaidan ke kan aku tak reti tak apa. Lepas ni dia mau tanya tak, hei Nabi dengan malaikat lebih nak? Tak biasa telitah kata lebih Nabi tah malaikat. Maka cedera ke dak email ya? Jawab tak cedera. Cacat dah email? Tak cacat. Kurang ke email? Tak kurang. Lagi pula berdosa? Tak berdosa weh. Dah. Nescaya tiada menanyo Allah Ta'ala. Kalau dia tak telitah lah hati sikit pun kata dia lebih Nabi di atas malaikat. Tuhan tanya ke dak akhirat esok. Tengok. Bahwasanya nascaya tiada menanyo Allah Ta'ala, tiada menyoal Allah Ta'ala saat itu daripada seorang hak yang tak reti dan tak tahu, tak telitah dan tak teligama, tak tersila dalam hati dia kata lebihkan Nabi di atas malak saat ni. Tuhan tak tanya weh. Tak tanya di mana? Di dalam akhirat. Dalam negeri akhirat Tuhan tak tanya. Habis kat tu. Dan wajib iktikad bahawasa Nabi kita itu. Kena iktikad ni wajib kena pegang ni. Kena pegang ni duk nerah. Pok-pok tak pandai, kita tahu dah kita tak pandai, perhati molek. Jangan duk buat degil, jangan duk buat jual perangai. Kalau tak pandai dah ngaji bersungguh. Dan wajib kita iktikad bahawasa Nabi kita itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Nabi kita ni keadaan Nabi daripada bangsa Arab. Dikira kepada orang Arab. Supaya kita ni lah dibangsa kepada Melayu. Bangsa kita Melayu. Bahasa kita tuturan ke apa? Lurah Melayu, bangsa Melayu. Bahasa tutur logat Melayu bukan logat Arab. Pas Nabi kita daripada bangsa Arab, wajib kita kena iktikad Nabi daripada bangsa Arab. Dikira pada orang Arab supaya kita dikira pada orang Jawi. Dia kira bangsa kita Melayu, bukan bangsa kita Siam. Negeri kita ada guna lah ni Thai tu Siam. Tapi orang panggil, kalau kira orang panggil sancak kita, sancak Melayu, dan sancak Thai. Tapi orang panggil sasana Islam lah kan. Kalau kira sancak ni, kira lah ni pukulnya sancak Thai tapi sasana Islam. Kalau kita lah ni hak sunguti kita ni orang panggil bangsa Melayu. Tuturan pun Melayu ibaratnya. Tapi agama kita berpegang agama Islam. Betul kan? Nabi daripada bahasa Arab. Lagi bangsa Quraisyin. Dibahasa kepada Quraisy. Orang Arab tapi Arab Quraisy. Arab yang paling kedebel, Arab yang paling lebih di kalangan gulung-gulungi Arab. Dan bahawasa nama Nabi kita Muhammadun, yakni pada dunia ataupun dimakruf pada langit ialah Ahmadu. Itu Muhammadun yakni pada dunia, adapun pada akhirat nama Ahmadu. Dan bahawasa bapak Nabi. Ni benar-benar mudah-mudah tapi kita kena pegang, kena iktikad ni Nabi kita pada bahasa Arab, orang Arab, lagi pula Arab Quraisy. Patut Nabi kita saat ni tu nama Muhammad di dunia yang makruf, dianggap di langit nama Ahmad,
lagi pula bahasa bapaknya ayah Nabi ni Sayyiduna Abdullah anak Abdul Muttalibi, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusayyin, baca oleh Qusayyin, anak Kilabin, anak Murrah, baca oleh Murrah, anak Ka'bin, anak Lu'ayyin, anak Ghalibin, anak Fihrin, anak Malikin, anak An-Nadir, anak Kinanah, anak Khuzaimah, baca oleh Khuzaimah, anak Mudrikah, Mudrikah, baca molek, anak Mudrikah, anak Ilya, anak Mudir, baca molek, Mudir, bukan Madir, bukan Madar, dak Mudir. Anak bagi Mudir, lagi pula anak Nizar, baca Nizar dengan kasrah nung tu. Anak Nizar dan anak Ma'addin. Ma'addin abnan, Ma'addi bin Adnan, Ma'addin, lagi pula Adnan. Adnan ni dikatakan bapa Arab nah. Adnan dikatakan bapa Arab. Sebut kata asal orang Arab, umi dia, pok dia, tok cik dia, Nabi kita pun mari daripada Adnaniyun. Sebab orang Arab dua beradik. Adnaniyun dengan Qahtaniyun. Dua beradik ni. Supaya kita ni asal dia dua beradik ni. Lepas tu dia pecah-pecah dia bawah nak cucu dia. Masa orang Arab dulu orang panggil pecah asal daripada tok nenek nama Adnaniyun. Adnan ni cik Nabi yang lapis ke apa? Yang ke-18. Dah titik barang Nabi semua bila bawah sampai ke atas 18. Cuba bila Abdullah. Dah Abdullah tengok. Bila Abdullah, lepas tu Abdul Muttalib, lagi pula Hashim, Abdi Manaf, Qusayyin, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, lagi pula Fihrin, lagi pula Malikin, lagi pula An-Nadir, Kinanah, Khuzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudir, Nizar. Kita katanya dah. Lagi pula Adnan. Dah 18 20 katanya. Tapi di atas perkataan yang rajah ialah 18 keturunan yang besar-besar. Dan bahawa ibunya ibu Nabi Sayyidatuna Aminah ialah Sayyidatuna Aminah, anak Wahbin, anak Abdi Manaf, anak Zahrah, anak Kilab. Dan Abdu Manaf ini lain daripada Abdu Manaf yang pada pihak bapaknya bapak Nabi. Mana tak Abdu Manaf hak yang ada pada mak Nabi dengan Abdu Manaf yang ada pada bapak Nabi, hak ni lain-lain. Lain-lain dah, lain-lain. Dan bahawa sewarna tubuhnya tubuh Nabi. Ni bagi kita kena iktikad lakon ni. Tengok molek. Warna tubuh Nabi. Warna tubuh Nabi saat ni tu putih cenderung kepada merah. Nabi ni putih merah. Nah, putih. Ya orang kita ada putih pucat, ada putih kuning, ada putih biru. Tapi Nabi kita warna kulit dia putih, nak cenderung, nak condong pergi ke merah. Ya ada orang tu kadang putih condong pergi kepada biru, kadang-kadang condong pergi kepada pucat pada. Tapi kita kena iktikad warna tubuh Nabi iaitu putih condong mana cenderung pergi pada merah. Dan bahawasanya ialah kesudahan anbiya. Dia ni orang panggil kesudahan anbiya. Makna sudahan bagi Nabi, tak ada dah Nabi selepas pada dia. Kerana Nabi kata la nabi ya ba'di. Nabi ada kata tiada dah jenis Nabi selepas pada aku. Dan mursalin, orang panggil kesudahan mursalin. Dan maka barang siapa mendakwakan jadi Nabi, orang mana dia mengaku jadi Nabi selepas pada Nabi, dibangkitkan dia nah, mendakwakan jadi Nabi kemudian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata nascaya jadi kafir. Supaya Musailamatul Kadzab dia ngaku kata dia jadi Nabi. Masa Nabi tak ada, dia ngaku dia kata dia jadi Nabi. Maka orang ni jatuh agama dan kufur. Tengok molek. Perhati molek tu. Ngapa molek nah? Lepas tu ia kata lagi dan bosa diperanakkan dia akan Nabi pada negeri Mekah tahu belaka dah ni, dan dibangkitkan dia akan Nabi jadi rasul padanya pada Mekah padahal 40 tahun dan diam ia Nabi pada Mekah. Apa makna diam? Yakni mendiami dan duduk itu. Dan diam, apa diam? Yakni mendiami ia Nabi dan duduk ia Nabi mudah-mudah ni pada Mekah. Nah, kemudian daripada di Mekah itu 13 tahun dah. Maka berpindah ya Nabi pergi pada Madinah. Ni berhijrah tu tengok. Nah. Tengok molek we fofo. Patut pergi baca.
Kemudian khulasah ba'dul iman, setengah daripada iman. Separuh iman, separuh daripada pegangan kita orang Muslim, orang yang beriman. Apa dianya separuh daripada iman? Maka jahil seorang kata Nabi lebih pada malaikat, maka dia dan tak pernah terlitah dan tersila. Dalam hati sikit pun tak ada terlitah kata, tak ada tersila, tak ada terlitah kata Nabi lebih pada malaikat, malaikat terlebih di atas para sahabat. Tak ada bisa terlitah. Dia mau tanya teh Nabi dengan malaikat lebih nak, kau tak oyak weh, kau nak oyak tak boleh, kau ngaji tak apa. Lepas tu duduk senyap. Lagu tu tak biasa telitah, tak biasa tergambar, tak biasa tersilang kata Nabi lebih di atas malaikat. Duduk pahanya malaikat lebih atas Nabi lah. Dek kita pahang dengan otak kepala kita akan kita duk kata malaikat lebih pada Nabi. Tapi tak telitah lah sebelah balik kata Nabi lebih di atas malaikat atau malaikat tu lebih di atas para sahabat. Nah, maka tiada jadi cedera, cacat, kurang iman seorang. Iman ia tu jadi cacat, dak. Iman ia jadi kuat, tak juga. Dan tiada mensoal oleh Allah Ta'ala di akhirat. Akhirat esok dia tanya, hei sianung be sianung, masalah ganong boleh mung tak reti kata Nabi lebih tah malaikat, malaikat lebih tah para sahabat. Maka dia tanya tak? Soal ni tak ditanya oleh Allah. Mungkin akhir pun tak tanya soalan ni. Deh. Setengah daripada iktikad wajib kita iktikad lagi. Iktikad kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laporan ni daripada bangsa Arab. Orang Arab. Orang pesing hidung macung, mata luas, bulu kuning lebak, bau tebah. Rambut Nabi sekat ni. Rambut Nabi yang andang sekat ni. Nabi tak cukur-cukurnya satu ketika. Nabi sudah buat haji, Nabi cukurkan rambut. Buat botok. Nah. Tapi rambut Nabi ni sekat batas tekak ni. Rambut dia sama dan pelak laik rambut Nabi. Hitam lagi pelak sekat bau dia. Deh. Lepas tu ni bangsa dia bangsa apa? Bangsa Arab. Supaya kita tahu, yakni bukan orang Jawi. Kita ni bangsa apa? Bangsa Melayu. Bahasa tuturan apa Melayu juga, bukan bahasa tuturan Siam. Dah tuturan kita. Nak gimana, buat gapo? Cerita gapo gini. Hatu dia panggil bahasa tuturan Melayu. Bangsa dikira pun Melayu. Tapi agama Islam, Muslimun, mukmin. Nabi kita bangsa Arab, orang Arab, pesing mata luar, bulu kuning tebal, bulu kuning apa dak? Bulu kuning tebal dan bulu mata letik, lagi pula bau tebal, hidung macam cotek. Lepas tu Nabi kita putih merah. Deh. Dan daripada bangsa Quraisy. Ni kita nak ajar anak kita ni. Bangsa Quraisy. Arab mana Nabi? Dia mau tanya bangsa Arab mana? Arab Quraisy ke? Arab Tamimi ke? Arab Hijaz ke? Arab Hawazin ke? Arab Ghatfan? Pas nak jawab lah no. Dia mau tanya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni daripada bangsa Quraisy ke, Hawazin ke, Bani Tamim ke, mana? Daripada bangsa Quraisy. Quraisy ni bahasa orang Arab hak lebih sekali digulungi Arab. Sebut kata Arab Quraisy, dia mau tak wani nak tipu dah sebab orang lebih. Supaya kita tahu kawasan ni banyak kumpulan, banyak qabail, tapi kumpulan ni lah hak lebih sekali, tinggi sekalinya. Nah, dan bahasa bapak Nabi tengok Abdullah, pak Nabi, adik-beradik ia Abbas, adik-beradik ia Abu Talib, adik-beradik ia nama Hamzah. Sebab anak bagi Abdul Muttalib adanya Hamzah, adanya Abbas, adanya Abu Talib. Tu pak darah Nabi tu. Maka adik-beradik bagi Abdullah 4 orang 5 orang. 4 orang. Nama mana? Hamzah, Abbas, Abu Talib. Kali dengan dia tu Abdullah, adik-beradik Nabi lah, ayah Nabi. Maka ayah bagi ayah Nabi, tok cik Nabi hak yang pertama Al-Jaddul Awwalu Abdul Muttalib. Al-Jaddus Sani Hashim. Al-Jaddus Salis ialah Abdul apa? Abdul Manas. Jadu yang apa? Yang kegana. Ni jadu yang pertama, jadu yang kedua, jadu yang tiga, Al-Jaddul Rabi' apa? Ibnu Qusay. Jadu yang khamis Ibnu Kilab. Jadu yang yang kelima ialah kena kepada siapa dia? Nah, yang keenam ialah kena kepada Ibnu Murrah. Murrah ni tok nenek Nabi ni. Jadu yang ke apa? Yang keenam Ibnu Ka'bin. Jadu yang ke-7 ialah apa? Ibnu Lu'ay. Jadu yang ke-8 kalau kita kira ni lah. Kira daripada Abdullah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8. Lepas tu yang 9 anak apa? Tu nenek Nabi. Al-Jadul Satasi ialah Lu'ay. Ibnu Lu'ay.
Dan jaddu yang ke-10 Ghalib. Jaddu apa? Tak nenek Nabi yang sebelah ialah Fihrin. Jaddu Nabi yang ke-12 Malikin. 13 Nadir. 14-nya Kinanah. 15 Ibnu Khuzaimah. Yang 16 ialah anak Mudrikah. Macam mana? Nenek yang 17 anak Ilyas. Tu nenek yang 18 anak Mudir. Nenek yang 19 ialah kena pada Nizar. Nenek yang 20 namanya Ma'adin. Lepas tu Adnan ni dikatakan setinggi-tinggi Arak. Ni orang panggil bapa Arak ni. Ni dikatakan kalau kira sini Abu apa? Abul Arab. Hak mula-mula sekali ialah tok nenek Nabi hak tinggi kali Adnan. Kalau kita tilik kepada bilangnya satu persatu tok nenek Nabi tu baik kepada 21 nenek. Tapi di atas tafsir satu persatu. Tapi kalau kita berlaku di atas kau yang rajah, ia kata nenek Nabi hak besar-besarnya semuanya sama niyata asyar, yakni 18 saja. 18 saja tu orang panggil cabuk noh, cabuk Adnan, cabuknya Muaddin tu dia cabuk. Ya buai tu baik. Ya tak kira hak nu tinggi dak. Ya kira mik kepada suk sini ya. Suk di mana? Suk di mana? Nizat ya tak mik ya suk di nah Ilyas Mundid kau ni ya. Ya tak nu jauh dak. Jauh dak sekat tu lu kamar kata wallahu a'lam dah bisawab. Buka ni mula a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa tak tulis ponok dah. Mula-mula Abdullah nenek Nabi, pak Nabi Abdullah, nenek Nabi pertama Abdul Muttalib, nenek Nabi yang kedua Hashim, nenek Nabi yang ketiga ialah Abdul Manaf, nenek Nabi yang keempat ialah kena pada Ibnu Qusay, nenek Nabi yang kelima ialah Ibnu Kilab. Gi ngapa ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Dan wajib kita iktikad pula akan ada neraka negeri azab selama-lama. Dah, lepas tu ya kelaginya dan adalah pintu tiap-tiap neraka ni. Satu daripadanya daripada pintu di dalam yang dulu daripadanya. Dah. Dan ada setengah daripada rupa-rupa neraka itu bomnya. Nah, jadi ya pintu ya berlapis baik ni. Mana kata berlapis neraka je berlapis. Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Lepas tu orang panggil pintu dia satu-satu pintu neraka tu orang panggil pintu ni dalam pintu tu dalam syurga. Neraka dia berlapis. Berlapis. Maka orang panggil nak masuk pada neraka ni dia kena pada masuk pintu hak neraka yang terlalu. Mana pintu bagi neraka hak kita tahu neraka Jahannam. Dia kena masuk mari ke mana dah? Dia kata pintu tiap-tiap satu daripadanya di dalam yang dulu daripadanya. Misalnya kita tahu pintu mula-mula, kita tahu lapis pertama, lapis bawah tu neraka Jahannam. Apa tu neraka gapo kita tahu yang kedua? Ialah dikatakan neraka gapo? Neraka lazah. Maka nak masuk neraka lazah kena lalu mai ikut neraka Jahannam gitu. Dan adalah setengah rupa-rupa neraka. Gambar-gambar neraka ni lagu mana? Itu bombingnya daripada timur hitam. Bombingnya timur hitam baik ni, hitam cak hitam baik ni timur bombing ya. Orang panggil patak ya tu orang panggil timur hitam. Untuk nak bakar manusia tu timur hitam. Deh. Dan anuknya dan atapnya, hatap bagi neraka, sutuh neraka. Sutuh bagi syurga ialah arash ilahi. Dan sutuh bagi neraka apa? Dan atapnya, atap bagi neraka ni apa? Daripada temaga. Hatap ya daripada temaga. Dan segala dinding-dinding. Dah. Belerang. Belerang. Pasal kena tengoklah belerang. Payah nak oyak kan ni belerang. Belerang ni orang panggil dinding tu jadi belerang. Belerang supaya ni lah kita kata akar guring, akar apa ni. Tu orang panggil belerang. Makna dinding tu jadi orang panggil jadi belerang. Ataupun apa dia nak? Jadi belerang ia. Dia belerang ni nampak jadi lah belerang. Supaya dang kita kata akar guring, akar beleru. Kita tahu belerang dia saat ni tu. Yang dia bombing dia tu daripada tangkawa. Daripada kita kata daripada timur hitam. Dan pula perabung dia tu kita kata daripada apa? Daripada temaga. Panas dah. Api duk gelung. Patak bawah timur hitam. Atak latas temaga. Dinding tu daripada belerang. Panas weh. Panas sangat-sangat. Mana? Bawah timur. Atas daripada hatak tu daripada temaga. Lepas tu api duk ngalok gelung. Lepas tu dinding tu daripada belerang. Dah. Belerang ni jenis kita kata daripada ni. Jenis ni nampak serupa dengan kayu. Tak kayu tapi bukan kayu sangat. Tak dia panggil belerang.
Dan panahnya, panah neraka Hawa yang menganguh. Hawa yang menganguh. Menganguh siapa setara nak tengok. Dan bara-bara apinya segala anak adeh. Anak adeh hak neraka ke Tuhan tu, ia jadi bara api neraka. Dan pula jin. Jin hak kafir. Jin hak neraka ke Tuhan. Jin kafir ni, ia jadi juga bara api neraka. Dan segala batu-batu, yakni batu-batu berala, batu orang dak buat berala, buat tokong tah dunia ni, ia akan jadi juga orang panggil bara dan kayu api neraka. Berala mana? Yang disemohkan dia akan bala Luqman. Buat kerja dah. Dah. Yang disemoh akan dia akan berala oleh musyrikun pada dunia. Makna berala-berala orang kafir musyrikun, dia ambil apa batu tu buat berala, buat tokong, lepas tu dia semua. Maka batu tu juga akan jadi bara dan kayu api di dalam neraka Allah Ta'ala juga. Makna orang bakar kena bakar manusia. Manusia hak neraka tu Kama dia hak kafir tu jadi bara api, jadi kayu api. Lepas tu manusia mukmin tapi neraka tu Lepas tu orang mukmin tapi tak semaya. Orang mukmin tinggal puasa. Orang mukmin berzina. Orang mukmin minum arak. Orang mukmin makan riba. Maka orang mukmin ni akan terjun dalam neraka. Lepas tu bara-bara api neraka tu daripada apa? Daripada orang kafir, daripada jin, daripada tokoh-tokoh batu. Hak dia mau buatkan tokong, buat berala, lepas tu pakat semua. Tu jadi bara api neraka. Jadi kayu api neraka weh. Lepas tu lagi dia kata dan lagi wajib i'tiqadkan dapat melihat orang mukmin. Orang yang mukmin ni melihat akan Tuhannya, akan wajah Tuhan. Tu kena kita i'tiqad belaka ni, boleh tengok Tuhan. Supaya kita tak ahli sunnah wal jamaah tak, boleh kita nampak Allah, boleh kita ziarah Allah pada syurga. Kadang-kadang seorang ziarah Allah Ta'ala sekali sehari. Kadang-kadang orang ni ziarah Allah Ta'ala 2 kali sehari. Kadang-kadang orang ni 3 hari sekali. Kadang-kadang orang ni boleh tengok Allah Ta'ala seminggu sekali. Kadang-kadang orang ni boleh tengok Allah sebulan sekali. Kadang-kadang orang ni boleh tengok Allah Ta'ala setahun sekali. Tu mengikut keadaan amalan-amalan yang ada dia tu menghijau di atas dunia. Apa siapa dia nak tengok Allah Ta'ala keren acak, kena rajin buat amal, kena rajin semaya, kena rajin puasa, kena rajin baca Quran. Baru boleh tengok Allah Ta'ala sekat tu. Kamar dia kata wallahu a'lam. Buka ni sikit dah. Tu dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu fasa fi istihbabi talabil insan. Satu fasa pada sunat kita menutup. Menutup ti oleh seorang manusia. Ia tutup sunat. Mempergalak pada seorang manusia dia tutup. Tutup apa dia? Min sahibihi, daripada kawannya, daripada taulannya. Taulan bagi insan. Taulan dia kahwin hak mana? Al-as-salihi, yang baiknya al-insan. Sayuti tengok molek. Jadi sunat bagi insan, bagi seorang manusia saat ni tu, dia minta daripada gu kahwin ya hak molek. Gu kahwin ya orang soleh, orang baik. Masa kita tegur kita ngaji pondok sekali, kita tak ada jadi tok guru. Demo sayang kita pergi jadi tok guru. Ataupun kita tak ada jadi tok imam, demo jadi tok imam, demo jadi orang soleh, jadi berlebar baju. Kita duk kerja kampung biasa gitu. Lepas tu sunat bagi kita manusia kebiasaan, kita minta daripada saing kita hak juru hak soleh ni. Apa dia? Ayyazurahu, bahasa menziarah ia sahibihi as-salih. Dia akan al-insan. Kita minta dia tahu mari ziarah kahwin tak weh. Tak apa kahwin nak cedek ikan ke apa, ikan weh lepas tu kahwin nak buat gula kuning, nak cedek ikan keli nak buat papai. Mari ziarah kahwin. Kita tutup, kita minta kepada saing kita yang soleh, suruh mari ziarah kita. Supaya kita nak ambil tafaul, nak ambil berkat daripadanya. Boleh tak weh? Boleh, sunat. Kita tak ada aling ngaji pondok sekali, dia mau aling hendak murid beratus-ratus. Lepas tu nak buat gimana? Saya kuduk kali dulu pondok dah makan kali, tidur sekali, makan puyuk tular lagi pula mamas kadang-kadang semakuk 2 orang. Tapi yang jadi aling, ku tak aling. Lepas dah tu buat pondok yang ngaji luar negeri lagi. Aku cuk kau datuk. Lepas tu kita klik pun tak ada buat klik tu
Dah. Pas saing klik main duk satu tika tu tinggal lama 10 tahun. Saing ku kau nak berat dah. Lepas tu lama-lama kita pergi cari yo kan royak dia. Agak roh lah kawan kalau demo luar-luar tak apa. Kawan nak cedek ke darat ke demo. Dah. Minta daripada saing kita tu sunat. Weh, mai zakrah supaya nak ambil berkat. Wa an yuksira dan bosa membanyuk ia sahibuhu ni min ziyaratihi daripada menziarahi akan dia. Ataupun kita tahu minta saya tu menziarah akan dia tutup sunat jika ni. Ataupun dah istihbab talabil insan min sahibi as-salih an yuksira bosa membanyuk ia sahibu as-salah ni min ziyaratihi daripada menziarahi nyonya sahib as-salah. Kita pergi cari tak apa tapi sunat kita yo mari mau kita acak-acak sebab orang alim orang soleh masuk dalam rumah kita ya berkat. Rumah kita setel hatu-hatu tak molek, menyakit tak molek ya lari tubik habis depa bila orang soleh masuk dalam rumah. Sebab tu kan nak wituk gua masuk dalam rumah. Ni setahun sekali tak ada panggil orang soleh masuk dalam rumah. Duk kabung gitu. Dah tu tak orang soleh pun tak masuk. Rumah tak biasa buat tahlil. Rumah tak biasa semaya hajat tolak bala. Bawa bala mari teruk baru nak bergaduh. Koyak biasa duk buat ke duk panggil orang soleh mari hajat dalam rumah. Tak biasa. Baca keluh biasa tak biasa. Buat tahlil biasa tak biasa. Panggil mari hajat tolak bala biasa tak biasa. Bawa sakit ni orang kata, mu kena mari hajat tolak bala baru nak bergaduh. Sebab tu kita nak panggil orang-orang soleh mari makan nasi moh kita wi acak kau molek. Wi acak kau molek. Tapi tu orang kita kok ni tak gaduh mana. Ya duk gaduh kok nong kok kerja buat dunia nong. Bawa bila tak peling tak ada bergaduh deh. Bawa mari sakit kubat tak turun. Baru nak panggil babo-babo masuk dalam rumah. Kadang-kadang tu pun tak panggil lagi. Dah peling noh. Sebab fubak situ tak jadi, fubak sini tak turun ubat, kok tu tak jadi. Hospital pergi kata-kata tak turun ubat. Lepas tu nak buat lah mana motor tak boleh girah, mu kena mai hajat dah. Perak. Baru nak mai hajat weh. Lepas tu rawaina fi sahihil Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Zulsri. Meriwayat kami dalam Sahih Bukhari daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol berkata ia Abdullah ibnu Abbas qol berkata ia an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada sabda Nabi ni qol berkata Abdullah ibnu Abbas qala an-nabiy telah berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril bagi Jibril alaihi salam. Nabi pun ada kata sebab Jibril mari ziarah dia. Mari ziarah Nabi. Ma yamna'uka an tazurana aksara mimma tazurana. Ketika ni wahyu bertista. Wahyu bertista. Nabi duk susah, duk gelisah. Hati gano ni Jibril tak ada turun ni. Gano Jibril ni tak ada royak apa ni. Nabi susah hati. Ada satu fitrah, satu masa Jibril tak turun mari royak wahyu tu lebih kurang dekat-dekat setahun 2 tahun. Nabi tu rasa berduka cita, berasa serabut sebab Jibril tak turun. Kerana Jibril sayang Nabi dan orang yang tuju royak wahyu Nabi daripada Allah. Duk 1-3 Jibril orang lebih tapi tak ada mari royak langsung wahyu. Nabi susah hati. Nabi rasa serabut, Nabi rasa duka cita. Sebab tu Nabi kata bagi Jibril, dia kata nak ma yamna'uka apakah yang menegahlah ia akan dikau. Gapo dia yang menegah ia akan dikahi Jibril antazurana daripada bosa angka menziarah kami. Kok mana boleh angka tak menziarah kami ni lama dah ni, setahun dah ni. Tahun lebih tak ada turun wahyu ni. Kok mana Jibril? Apa yang menegahkan dikau? Dah. Apa yang menegahkan dikau daripada masalah kau tak menziarah kami? Tengok puak baru-baru duduk negara belakang tu. Tak nak kecek dia tagi puak kita. Aksara mimma lebih banyak daripada barang tazurana yang menzarahilah engkau akan kami. Kok mana Jibril boleh engkau tak turun royak wahyu ni, tak ada zarah kami. Kok mana kami wasa pelik ni? Fanazalat maka turunlah ia ayat. Fanazalat hazil ayat maka turunlah oleh ini ayat tanah. Wa manatanazzalu dan tidak menurunlah oleh kami kata Jibril illa bi amri rabbik malaikan dengan titah dan suhan bagi tu engkau lahu baginya bagi titah ni ma baina aidina wa ma khalfana bagi yang ada di hadapan kami dan pula belakang kami. Tu Jibril jawab tu
Kami nak turun-turun pun kena arah daripada Tuhan. Dia Tuhan tak ada arah, Tuhan tak ada suruh kami nak turun tak leh ya Muhammad. Oh, sebab tu berhenti tetangga wahyu tu kau dah setahun lebih ya Muhammad. Kami nak turun satu ayat, malaikat itu satu titahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat surah Maryam ayat 64 sekat tu dekat mereka kata wallahu alam. Gi baca Isak nak tanya dah. Isak tak mau dengar dah, kata kawan tak ada baca tak mau dengar dah. Tak mau dengar. Baca we boleh. Esok tak ada nak dengar. Tapi kawan tak ada nak baca, tak ada muzakarah, tak ada nak dengar. Dia teroyak lagu tu 10 kali kau tak kita suruh tulis esok. Pergi cara diri. Lepas tu nak teriak, dia mau teriak sendiri. Lepas tu hatta buk hari nak tengok 10 kali tu. Esok tak mau dengar dah. Tak mau dengar tu kawan tak ada muzakarah, kawan tak ada masa. Dia royak lagu tu 10 kali ikut apa yang nak kata 10 ke 15 ke 20 ikut. Hak ni tulis. Esok dia tak tulis, dia tak baca, dia kita tanya jawab boleh. Gapo ada benda tak ada payah ya. Nak masalah malaikat tu lebih daripada nabi ataupun nabi lebih pada malaikat. Lepas tu orang tu tak pegang lagu tak boleh royak, dia tak ada cedera email. Nya tu ya. Apa tu ngapa tu nenek Nabi 21 ataupun 18 ni. Mula-mula Abdullah, nenek yang pertama Abdul Muttalib, nenek yang kedua Hashim, nenek yang ketiganya Abdul Manah, nenek yang keempatnya apa Qusay, nenek yang kelimanya Qusay, lagi pula Abdul Manah. Kata lagi. Nah, ngapa ingat ni Abdul Manah, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay. Ngapa ingat? Aduk ngapa lah lebih lagi kan? Ni nak ingat ni wajib. Lagi pula kita boleh follow.